Wanita hari ini di zaman moden masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Wanita hari ini. Selamat tengah hari, apa khabar anda semua? Kami kembali untuk menemani anda pada hari Jumaat ini dan kami harapkan anda pun dalam mood yang cukup ceria bersama kami sepanjang 1 jam ini. Walaupun Syirah hari ini dah hari Jumaat, masih ada lagi rutin-rutin untuk diselesaikan, terutamanya buat ibu-ibu dan juga bapa-bapa di luar sana. Okey, dah bercerita mengenai rutin ini juga, saya kira mungkin ramai dalam kalangan kita hari ini dan juga untuk bulan ini yang dah pun ambil cuti tahunan untuk menghabiskan cuti tahunan, mungkin nak buat persiapan anak sekolah untuk tahun depan pula, mungkin nak pergi bercuti, nak balik kampung dan sebagainya. Kami doakan apa sahaja yang anda lakukan semuanya dipermudahkan, insya-Allah. Baik, dan untuk memulakan siaran hari ini, kami nak memberikan anda sedikit update seperti mana yang kita semua sedia maklum, adik Zain, seorang kanak-kanak autisma yang telah hilang sejak 5 Disember, telah ditemukan dalam keadaan tidak sedar diri di sebuah sungai berhampiran rumahnya dan kemudian disahkan meninggal dunia. Baik, dan semalam telah dilangsungkan upacara pengebumian adik Zain dan apa yang mengejutkan adalah laporan hasil bedah siasat menunjukkan yang ini diklasifikasikan sebagai kes bunuh. Betul tu Sugi, dan hasil bedah siasat juga mendapati adik Zain Ryan ini meninggal dunia akibat kecederaan di leher. Besar kemungkinannya dicekik ataupun dijerut. Dan kalau boleh kami kongsikan sedikit kronologi yang mana pada 5 Disember adik Zain Ryan ini telah pun dilaporkan hilang. 6 Disember pula pencarian diteruskan dengan kerjasama daripada pihak polis, dan pada sebelah malamnya pula mayat kanak-kanak lelaki ini dijumpai di kawasan sungai, dan 7 Disember dibawa ke bedah siasat dan pada sebelah maghribnya pula jenazah ini telah pun selamat dikebumikan. Dan mengikut polis juga dipercayai adik Zain mungkin dibunuh di lokasi lain sebelum mayatnya ditinggalkan di sungai yang berhampiran itu. Apapun, kami harapkan pihak polis dapat meneruskan siasatan dan si pelaku yang bersalah itu dibawa ke muka keadilan, dan kita semua jangan buat spekulasi sehingga sesuatu yang sahih dikeluarkan oleh pihak polis. Betul tu Sugi, dan kita harapkan juga, kami doakan semua ahli keluarga, ibu, bapa dan juga kenalan rapat semuanya terus tabah dalam menghadapi dugaan ini. Dan Sugi, kita bercakap mengenai kehilangan, kita bercakap mengenai dugaan hidup ini. Pastinya hidup tanpa dugaan bukanlah hidup namanya. Ada kalinya kita diuji dengan masalah kesihatan, ada kalinya kita diuji dengan kehilangan dan sebagainya. Dan kami nak kongsikan pada hari Jumaat ini juga kisah inspirasi daripada seorang ibu tunggal yang menderita akibat penyakit kanser yang dihadapinya cekal untuk membesarkan 4 orang anaknya. Wow, jom kita saksikan. Biarpun nampak berpewatakan lemah lembut dan sopan, siapa sangka seorang wanita yang bergelar ibu tunggal ini menempuh pelbagai dugaan dan cabaran kehidupan. Ketika masih lagi bersedih untuk menerima hakikat di atas pemergian suaminya, beliau diuji pula dengan kanser payudara triple negatif. Selepas arwah suami meninggal belum sampai setahun, saya jumpa ketulan. Sangat sedih sebab saya baru je kehilangan suami, belum sampai setahun arwah meninggal. Saya ditimpa musibah kena kanser. Sebelum ni saya mengajar tingkatan 5, kelas peperiksaan. Sebelum saya ada kanser, hampir 12 tahunlah saya mengajar tingkatan 5. Selepas saya ada kanser, pengetua pihak pentadbir sangat bertimbang rasa, bertoleransi, dan saya dikecualikan daripada mengajar tingkatan 5 lah. Ringan bebanan, tak ada kelas tambahan, tak kena kejar GPS, banyak mudah urusan. Akur akan takdir yang tertulis, walaupun jauh di sudut hatinya, berasa sedih apabila terpaksa membesarkan 4 orang cahaya mata tanpa kehadiran suami di sisi. Saya banyak menyimpan kenangan manislah dengan arwah. Cabaran selepas arwah tak ada, sebab arwah seorang suami yang baik, ayah yang baik. So bila tak ada, dia meninggalkan trauma lah untuk saya dan anak-anak. Saya pun anak yatim, ibu saya pun besarkan saya juga sebagai seorang balu. So sikit sebanyak memberi
menjadi idola lah, boleh besarkan anak insya-Allah. Sangat sedih, mereka sangat takut kehilangan sebab arwah papa mereka meninggal tanpa sakit, sedangkan saya memang dah confirm sakit. Saya berasa sangat sedih dan sangat takut kehilangan mama saya sebab mama saya sakit kanser. Saya selalu melihat mama menahan sakit sebelum ini. Terima kasih mama sebab melahirkan saya, menyusukan saya, membesarkan saya hingga hari ini. Saya harap mama sihat sentiasa dan diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saya tak ada papa dah. Saya ada mama je. Saya sayang mama dan arwah papa. Saya tak nak mama sakit dah. Silalah buat pemeriksaan secara berkala, pemeriksaan kesihatan secara berkala supaya kita dapat kenal pasti penyakit kita, sama ada kanser atau pelbagai penyakit lain lah. So jangan takut, buat rawatan awal supaya kita dapat sihat, kita dapat bebas kanser, kita dapat kehidupan yang lebih baik lah. Kekuatan seorang wanita dalam menempuh cabaran bukanlah terletak pada fizikal, tetapi pada semangatnya. Setiap derap langkah kakinya membawa harapan setinggi gunung demi memberikan sebuah kehidupan buat anak-anak tercinta. Semoga kisah inspirasi ini mampu menyuntik semangat buat wanita lain untuk berani berhadapan dengan apa jua dugaan kehidupan. Bila saya lihat message daripada anak-anak puan tadi, saya pasti ibu mereka adalah segala-galanya buat mereka dan begitu juga untuk ibu mereka. Anak-anak itu memberikan semangat untuknya meneruskan hidup. Betul. Apapun kami doakan semuanya yang terbaik untuk puan dan setiap penyakit itu ada rawatannya dan walaupun kita dapat lihat keluarga ini diuji dengan kehilangan ayah dan juga ibunya yang sakit, tetapi kita masih dapat lihat sinar kebahagiaan dalam mata anak-anak ini sendiri. Bila bercakap mengenai kebahagiaan ini, Syira, pastinya sangat-sangat subjektif, tetapi ada orang mereka sangat-sangat positif di mana mereka boleh sahaja mencari kebahagiaan dalam apa jua masalah ataupun musibah yang mereka hadapi. Dan bercakap mengenai kebahagiaan, ini adalah salah satu aspek yang sangat-sangat penting dalam sesebuah keluarga. Setuju ataupun tidak? Setuju sangat. Dan untuk itu bercakap tentang keluarga bahagia, ada sesuatu yang kami nak kongsikan kepada anda semua penonton-penonton. Silakan. Ayah. Mau ikan. Dia rekod pula dah. La yumsikuhunna illa rahman innahu bikulli syai'in basir. Semata saksinya. Ni. Oh, ni kolonel. Lieutenant Colonel. Dua itu. Itu meja. Dari dalam hati kau takkan terganti. Ku cintai kau setulus hati. Ku sayangi kau sepenuh hati. Aku mohon kau tetap di sini menemani aku sampai akhir nanti. Kan ku jaga kau selama-lamanya sampai terima kasihku padamu Tuhanku, tak mungkin dapat terlukis oleh kata-kata, hanya dirimu yang tahu besar rasa cintaku padamu. Oh Tuhan. Alah, comelnya. Itu dia kata orang, kita kumpulkan kita kumpulkan video-video berkaitan dengan keluarga bahagia ini dan Sugi untuk kita melahirkan keluarga yang bahagia ini perlukan pengorbanan, perlukan tolak ansur dan perlukan macam-macam lagi. Akan tetapi bukan semua keluarga atau bukan semua orang mengecap bahagia. Ya, betul tu Syira, sebab kadang-kadang apa yang kita inginkan, kebahagiaan yang kita inginkan tidak dapat kita capai sebab pasangan kita terlalu
mengongkong kita. Aduh. Kalau pasangan tak mengongkong, kita pula yang mengongkong pasangan kita. Tapi benda semudah je. Kalau situasi lah, kalau nak buat TikTok, benda tu memberikan kebahagiaan, tetapi dikongkong oleh pasangan. Janganlah awak buat TikTok, memalukan saya dan sebagainya. Boleh ke macam tu? Susah juga kalau kita mengongkong dan kita dikongkong. Akan tetapi kita nak tahu juga mengongkong dan dikongkong ini adakah ianya ada kaitannya dengan perasaan cemburu ataupun sikap tak percaya ataupun apa sahajalah yang berkaitan dengan sesuatu aura negatif dalam perhubungan itu. Anda terus ke Facebook kami di Wanita Hari Ini kalau anda ada sebarang pengalaman ataupun anda adalah seorang yang dikongkong ataupun anda yang mengongkong pasangan, boleh kongsikan kepada kami. Ya, jangan ke mana-mana. Kita akan berhenti berehat seketika, kembali selepas ini di WHI. Awak jangan kongkong saya. Tak. Dan Wanita Hari Ini. Wanita Hari Ini. Sally, you pergi mana? I call tak jawab, SMS tak reply. Kalau you call, I tak jawab. You message, I tak reply. Maksudnya I busy lah. Takkanlah itu pun you tak boleh fikir. You sibuk apa? Kata hari ni tak ada syuting. Ya, memang I tak ada syuting hari ni, I tak ada kerja. But that doesn't mean that I nak duduk rumah terperuk je. I pun nak keluar juga. You boleh tak kalau tak busy body hal I, tak payah nak jadi suami misali sangat I rimas. So, rupanya abang bawa mama pergi jumpa Lydia keluar makan sesama kan? Abang sibuk bawa perempuan lain keluar makan. Nuha, abang kurung dalam rumah ni. Oh, lepas tu bila Nuha keluar dengan Hadi atas urusan kerja abang marah Nuha. Abang cakap apa? Nuha curang. Habis tu abang boleh. Sejak bila abang nak menjawab ni? Berani? Selama ni Nuha diam abang. Tapi Nuha tak sangka abang boleh tipu Nuha. Kalau abang suka sangat dengan Lydia tu, tolong lepaskan Nuha, abang. Wow, ini reaksi saya. Baik, itu sedutan drama yang ada kaitan dengan topik kita pada hari ini. Seperti yang Syira dan saya dah war-warkan di awal tadi. Kongkong dan terkongkong. Aduh, macam susah sangat nak hidup dalam sebuah perhubungan yang kita dikongkong lah, Syira. Betul tu, Sufi. Dan untuk kita bercerita dengan lebih lanjut, kita nak tanya pengalaman, kita nak tanya tips. Pastinya kami tidak berdua, kami berempat. Segi, ini dua merah jambu lawan dengan dua purple di sana. Kita bersama dengan Encik Fazli Aziz di sebelah kanan selaku perundi motivasi dan juga Haiza Hanafi selaku selebriti. Assalamualaikum, sihat kedua-duanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Salam Jumaat juga. Salam purple. Salam purple, salam pink. Okey, baik. Topik kita hari ini, Encik Fazli rasa ni topik yang panas ke? Kongkong dan terkongkong ini. Ya, dia sedikit memanaskan jugalah. Okey, mungkin Encik Fazli boleh mulakan dengan kita mukadimahnya. Bila bercakap mengenai kongkong dan terkongkong ni, adakah ini sesuatu perkara yang harus dirisaukan ataupun tidak? Kongkong dia pada saya macam ni. Pertama kita kena define dulu apa maksud kongkong. Kan? Sebab kalau kita tak define dulu nanti kan orang ni faham kongkongnya maknanya lain, kongkongnya maknanya lain. Pada saya kongkong ni adalah apabila kita dengan pasangan. Contohlah saya lah. Maknanya saya nak pasangan ikut semua kehendak saya. Semua perkara tu mesti dilakukan dengan cara saya. Semua perkara tu mesti ikut kesukaan saya. Maka itu adalah kongkong lah. Okey, maaf. Dalam bahasa Inggeris kira macam controlling. Control lah. Control. Orang kata pun kontrol lah. Okey, kontrol. Jadi bila kita sebut kongkong, kali itulah definisinya. Cuma kadang-kadang kongkong ni, kontrol ni dia boleh menggambarkan perasaan sayang. Cinta dan sayang lah. Sebab apa? Sebab macam mana kita nak bezakan protektif dengan juga kontrol? Sebab orang yang protektif juga akan kontrol. Ya, betul. Dia akan kontrol you nak pergi mana. You bagilah cadangan. Ambil berat lah. Cuma tu, sampai satu extent dia akan jadi overprotective. To the extent dia akan jadi over control. Yang ini yang sebenarnya kita nak tahu sampai extent ini ke tidak. Orang yang dikongkong tu dia kena sedar, dia rasa ni macam terlebih, tak betul. Ini macam sampai semua benda, semua WhatsApp pun nak tengok. Semua WhatsApp kita dengan kawan-kawan kita pun nak tengok kan. So mungkin kalau dah rasa sampai macam tu, kemungkinan anda sebenarnya setelah pun berada dalam kongkongan yang kita sebut sebagai over control lah. Cuma saya nak sebut macam ni. Cuma
saya bagi definisi tadi, apabila contohkan sebagai seorang suami, dia bagi semua perkara itu mesti ikut kehendak dia. Tapi kalau dia kata contoh, ayang kalau nak keluar kena minta izin. Itu sebenarnya bukan ikut kehendak suami, tak. Itu adalah ikut kehendak agama. Maknanya agama adalah ada panduan dia. So kalau macam contoh, dia kontrol isteri, dia jaga isteri untuk ikut panduan agama, pada saya itu bukan kongkong. Maksudnya ke arah kebaikan tak ada masalah. Begitu? Ke arah kebaikan tidak ada masalah. Cuma kadang-kadang yalah, penting dalam contoh dalam keadaan tadi adalah bila suami contoh, walaupun dia ada authority, dia ada power, dia ada kuasa, dia ada tanggungjawab yang besar untuk jaga isteri, dia juga kena jadi pendengar tentang apa pandangan isteri. Dia juga kena ambil tahu tentang apa keperluan isteri. Itu barulah dia akan jadi keseimbangan tu. Betul. Baik, maksudnya kena berpada-padalah. Kita dapat juga persetujuan dan juga keselesaan pasangan kita. Okey, baik. Saya nak tanya kepada Haiza pula. Dah berapa lama mendirikan rumah tangga? Allah, dia kena kira. Setiap kali on air, setiap kali kita kira. Betul. Okey, Haiza sendiri ada tak pengalaman sama ada Haiza ataupun suami terkongkong, dikongkong ataupun sebenarnya tak ada masalah pun, okey je? Setakat kami berkahwin dan sebelum tu kami berkawan, tak ada. Situasi tu tak ada. Sebab kalaulah saya dalam keadaan dikongkong dan saya juga mengongkong, saya rasa dua-dua tak boleh buat kerja. Tak boleh sebab dia mengahwini saya pun atas dasar yang dia sangat faham kerja saya macam mana. Dan saya pun mengenali dia dan kahwin dengan dia pun sebab kita faham macam mana kerja dia. Kalau sebab orang yang bukan kerja 9 to 5 ni, yang dia kerja 24 jam, macam anytime dia kena pergi tu, saya rasa dia kena cari pasangan yang begitulah. Sekufu. Dan mudah faham. Sebab kalau tidak, saya boleh kategorikan itu, ialah kalau dia tidak berlandaskan agama, dia tak ikut garis panduan tu, maaf, boleh saya kategorikan dia sebagai pembuli kot. Boleh jadi. Maksudnya, ni tak boleh, tu tak boleh. Kita dibuli daripada segi emosi juga tu sebenarnya. Dan kalau setiap benda, nak check handphone, nak apa, ini dah kategori mengongkong yang dah boleh kategorikan sebagai dia menyeksa, posesif sangat kan. Baik. Tapi nak tanya juga, mungkin Cik Fazli ataupun Haiza boleh kongsikan. Kita dalam sebuah perhubungan, kita nak hormat pasangan kita. Kadang-kadang betul kita dengar apa yang pasangan kita luahkan, kita hormat dan kita ubah cara kita. Tetapi ada kalanya kita tak boleh ubah. Adakah itu dikatakan seperti kita tidak hormat dan pada masa yang sama pasangan kita mengongkong kita? Okey. Untuk dia ubah kita punya kehidupan lah, maksudnya kita kena bila dah kahwin tu. Tapi bagi saya lah kan, sebab kita adalah orang yang berbeza sebelum kita berumah tangga kan. Kita tak kenal, dia pun tak kenal kita. Tapi bila kita masuk dalam satu rumah tangga tu, betul lah, kita tak boleh nak ubah setiap perangai manusia ni. Even suami kita pun dah dia begitu. Cumanya boleh polish kot. Lebih jadi cantik sikit. Mungkin sebelum ni contoh agak malas sedikit kan. Mungkin bangun tidur tak kemas ke apa ke. Bukan suami awak lah. Bukan. Dia sangat pengemas. Malah jadi dia awak yang tak kemas juga. Dia macam dia berbeza. Dia berlawanan. Maksudnya benda-benda tu lah. Mungkin ada kekurangan daripada saya juga yang sebelum ini tidak begitu. Kita bertukar. Saya rasa tu penting juga tu. Kalau kita tak berubah, dia macam ada satu red flag juga dalam kita punya perkahwinan. Sebab tu pada saya paling penting dalam rumah tangga ni sebelum kita berkahwin pun adalah ta'aruf, berkenalan. Kena kenal. Tak semestinya bercinta tapi berkawan. Berkawan ni maknanya kita tahu sedikit perangai, latar belakang kerja macam mana kan, supaya apa? Supaya tak terkejut. Kan? Betul. Sebab betul Haiza sebut tadi tu, sebab tadi. Saya pula terkejut. Kan, sebab latar belakang berbeza, bukan saja latar belakang berbeza. Budaya kita dibesarkan berbeza. Harapan dalam rumah tangga berbeza. Cara kita faham mak ayah kita layan mak kita layan ayah kita. Kita kadang-kadang kita reference kita adalah mak ayah kita. Jadi bila kita kahwin, kita mengharapkan yang layan isteri kita layan kita macam mak kita layan ayah kita. Ini contohlah. Jadi kadang-kadang sedangkan keluarga isteri kita pula mungkin berbeza. So di situ penting untuk bila duduk dalam satu rumah, di sini penting untuk siapa nak lead, siapa nak follow. Dan di sini penting untuk pertama kenali perbezaan, yang kedua macam mana nak rapatkan jurang perbezaan. Sebab ada perkara yang boleh diubah, ada perkara yang tak boleh diubah. So yang jadi stres dalam rumah tangga ni adalah apabila kita nak mengubah
perkara yang tak boleh diubah oleh pasangan. Betul. Itu yang akan jadi bergolak lah. Tak harmoni lah. Betul. Macam-macam boleh jadi. Okey, saya kira ini juga ada kena mengenanya dengan pengalaman daripada penonton kita ini, iaitu daripada Nur Aziki Muhammad Yusof. Katanya ini daripada pengalaman sendiri jugalah ya. Topik mengungkung atau dikungkung, isunya siapa yang suka dikungkung atau mengungkung. Kadang-kadang mungkin dua-dua pun sekufu dan tak suka lagi-lagilah kalau ada anak. Sang suami tak suka bawa anak bini jalan dan sanggup mengungkung isteri di rumah kerana malu dan terbeban, jadi disuruhnya duduk di rumah saja. Selalunya lelaki suka mengungkung isteri dengan anak-anak daripada isteri itu juga. Ini dari pengalaman sendiri. Bermaksud seorang suami menggunakan kuasa vetonya untuk suruh isteri dan juga anak-anak duduk di rumah, sedangkan dia selain daripada keluar bekerja, dia boleh bersukaria. Ini dah tak adil. Macam mana Encik Fazli? Di sinilah sebenarnya pada saya seorang suami, walaupun ada kuasa, dia macam ni. Suami sebagai pemimpin rumah tangga, isteri dan anak-anak macam rakyat lah. Pemimpin kena faham apa masalah rakyat. Okey. Setuju. Kan? Dia tak boleh hanya sekadar dia apply undang-undang, peraturan kan, tanpa memahami keadaan keperluan asas kebajikan tu. Sebab tu dalam rumah tangga pada saya, suami kalau kita nak guna kuasa semata-mata, kita hanya akan ada isteri yang hanya taat kerana takut, taat kerana bukan sebab cinta. Taat hanya kerana mungkin agama suruh, tapi emosi tak ada. Tak ada perasaan. Sebab tu yang paling dia macam ni, saat kita sihat ni okeylah. Bila kita sakit, betul. Kan, bila kita sakit, suami yang apa ni, garang tu tadi. Hilang garangnya. Maknanya pada masa itu baru kita sedar bahawa penting sebenarnya bila rumah tangga ni untuk diisi dengan emosi, kasih sayang, cinta, dan nak rasa pasangan tu didengar dicintai. Pasangan tu nak rasa dia dicintai oleh suami dia adalah dengan mendengar apa keperluan dia, penuhi keperluan. Isteri ni walaupun dia suri rumah, dia tetap manusia. Lebih manusia ni, dia adalah makhluk sosial. Kita bila berkawan pergi ni, kita akan dapat banyak emosi yang positif. Dengan kawan yang baik lah. Kalau kawan yang macam macam hasutan syaitan tu, tetaplah benda tak baik juga kan. Tapi maknanya berkawan, dapat jumpa orang, pergi keluar. Ingat tak PKP dulu? Duduk dalam rumah pun tapi stres. Padahal dalam rumah tu ada TV, ada makan, semua sekali. Tapi emosi kita tak ada. So sama juga, kalau suami pun nak keluar bebas, isteri juga nak keluar bebas. Cuma dalam keadaan dilindungi oleh suami. Tapi kan Syira, Haiza dan juga Encik Fazli, apa yang saya tak puas hati, kebanyakan daripada mereka di luar sana, terutamanya kaum lelaki ya, bila mereka lihat seorang lelaki kata tak boleh keluar lipat dengan member ke, kalau isteri kata tak sukakan sesuatu, oh kau ni queen control. Padahal queen control tu bukannya sesuatu yang negatif sangat. Mungkin isteri itu ambil berat pada suaminya, dan bukan nak kata semua isteri orang kata tidak mengungkung suami mereka. Ada yang mengungkung, betul, tapi sering kali kau ni suami isteri kau queen control lah, queen takut isteri ni. Kadang-kadang ada isteri jawab dulu tak, sebab kadang-kadang Aiza tengok dari perbualan kawan-kawan kan, ramai yang suka kita panggil lah ayat-ayat yang menganjing kawan-kawan. Betul tak kan? Maaflah ya. Kadang-kadang macam ni bagi bakar, dibakar. Sedangkan isteri dia tak begitu. Kau tak boleh keluar, mungkin ada benda-benda. Sometimes ada yang tak perlu pun aku nak cerita dengan kau sebab apa aku tak boleh keluar. Tapi segala benda nak bentangkan kat kawan-kawan kat kedai kopi. Leceh juga. Ada juga isteri yang kadang-kadang keluarlah, tak apa, jumpa kawan-kawan. Suami pula tak nak. Sabarnya tak apa. Maknanya begitulah. Tapi kalau kehidupan tu terkongkong dan dikongkong, saya rasa baik diletak dalam penjara je lah. Dia bergari kaki, tangan, tak payah buat apa-apa. Frame okey juga. Letak dalam frame. Suami atau isteri bukan frame ya. Bukan untuk pandang sahaja. Okey. Encik Fazli, saya rasa ada sesuatu yang ingin ditambah. Tapi lepas ni Encik Fazli, boleh ya? Sebab kami nak juga anda dengarkan pandangan orang ramai berkaitan dengan topik kita pada hari ini. Jom kita tengok. Pendapat saya sebagai suami perlu untuk demi kemaslahatan rumah tangga. Tapi bila kita berumah tangga, kita sepakat, kita tak rasa pun ianya sebagai satu kongkongan. Contoh, kalau saya bagi contoh kongkong apa, tak boleh memancing. Maksudnya apa? Isteri ni dia tak faham minat suami. Kalau dia align, isteri ni align dengan apa yang suami dia suka, dia tak jadi istilah kongkong. Sepatutnya kongkong ni tidak perlu sampai memudaratkan. Kalau sampai memudaratkan, maksudnya dalam rumah tangga tu tak align. Okey, saya pula sama dengan suami saya sebab biasa kita orang memang ada komunikasi lah. Sebab bagi saya dalam perkahwinan tu komunikasi sangat penting. Memang istilah mengongkong tu kita rasa dia macam harsh kan, tapi sebenarnya kongkong tu sendiri bagi saya bila ada kesepakatan bersama, dia jadi benda yang
harmoni lah. So kalau tanya saya, mengongkong lah. Dia bila dah kahwin tu kena saling percaya satu sama lain lah. Dia tak perlu mengongkong antara satu pun. Sebenarnya kena patuh pada ajaran kita lah, agama. Dia kalau kita berkahwin, kalau kita tak percaya, buat apa kita kahwin? Senang. Kalau kita rasa isteri nak keluar, kita tak percaya, kita takut, pasti ada sesuatu benda yang dia buat di sesuatu, ataupun kita sendiri sebagai seorang lelaki kita buat sesuatu. So bila kita balik pada kata perkata, isteri ni kan cerminan suami. Terbaik. Saya suka abang tadi tu. Kalau kita tidak percaya, buat apa kita kahwin? Tak payah kahwin. Kita perlukan kepercayaan itu. Baik. Cik Fazli, tadi ada sesuatu ingin dikongsikan. Kadang-kadang seorang suami pun kena faham kenapa isteri macam ada nak mengongkong. Okay. Pertama, ada kemungkinan isteri ni ada kebimbangan tertentu. Kadang-kadang bila terlalu sayang pun kita risau. Kan, kita takut suami pula handsome, kurus pula tu. Aku macam pujaan model. Malaya. Jadi pujaan Malaya. Jadi setiap kali dia keluar tu bimbanglah. Kan? Atau jadi, mesti pernah buat salah. itu poin yang kedua lah. Satu, yang kedua adalah mungkin pengalaman-pengalaman lepas lah, pernah buat salah dan sebagainya. Jadi dia jadi kebimbangan tu semakin tinggi lah. Dan yang ketiga adalah trust issue lah. Trust issue ni memang betul, perkahwinan ni mesti dibina atas kepercayaan. Jadi bila hilang percaya, maka akan huru-haralah hubungan. Sebab apa? Kita akan sentiasa dihantui dengan kebimbangan. Bimbang suami keluar, bimbang isteri keluar, bimbang. Kan? Jadi bila sentiasa bimbang itu menyebabkan kita asyik tanya. Kan? So dia sendiri akan menyusahkan hidup kita lah. Kita tak tenteram, orang lain pun tak tenteram. Kita tengah buat kerja pun sibuk, kita nak update buat mana. Okey, macam Haizah sendiri dalam rumah tangga, dalam hubungan Haizah selalu tak dengan suami. Saya dah sampai office, saya keluar makan. Maksudnya kita laporkan gerak-geri kita. Saya tidak sangat begitu. Contoh, dia tahu dah kita pergi kerja, kadang-kadang dia hantar dah sampai ke? Dah okey, dia macam tu je. Tapi selalu dia lah yang memulakan ayat untuk tanya. Dan kalau dia pula kalau keluar, dia dah sampai. Dia yang selalu update pada Haizah. Padahal Haizah tak minta pun. Dan kita faham sebab kita percaya. Kita tahu tujuan dia nak pergi mana, nak pergi kerja. Ada game apa semua kan. Okey, kita tahulah. Paling-paling pun dia terus pergi Padang. Tak pun mungkin sebelum pergi Padang, adalah pergi minum kawan-kawan dulu ke. Sebelum nak pergi exercise, nak start stretching dan sebagainya. Sebab Haizah faham itu adalah template dia. Kita tahu itulah benda yang rutin yang akan dibuat pun. Dan satu lagi, kalau kita berada di dalam situasi dikongkong ni kan, susahlah. Macam mana kita nak meneruskan perkahwinan? Nak bergerak sana tak boleh, nak bergerak sini tak boleh. Takkan akhir cerita tu memang kena duduk kat rumah. Betul. Kan, sedangkan tanggungjawab masing-masing tu ada kan. Dan faktor umur juga. Kalau kita satu usia dengan pasangan kita, saya rasa dia satu era dengan kita kan. Takkan dia tak faham apa yang berlaku satu kepala kan. Mungkin juga kalau orang tu berbeza daripada segi usia, mungkin pasangan lelaki tu lebih tua sedikit, kadang-kadang tak apalah, umur muda tak apalah, lepas okey nak pergi mana, asalkan hormatlah bagi tahu kan. Tapi kalau dia satu umur dan dia tak faham, susah pun. Mungkin Cik Fazli boleh tambah sedikit. Adakah umur itu menjadi faktor seseorang itu mengongkong ataupun dikongkong? Sebenarnya saya rasa dia bukan soal umur, tapi soal kematangan. Sebab kematangan ni tak berkait dengan umur. Sebab tu ada orang muda kahwin awal, tapi bila dia matang, dia mampu handle cabaran, okeylah kan. Ada orang walaupun berusia, walaupun kahwin di usia lambat dengan kestabilan kewangan dan sebagainya, tapi bila tak matang, isu kecil boleh jadi besar. Kan? Sebab apa? Sebab dia berkait dengan kematangan. So bila pasangan muda, dia ada karakter-karakter dia. Kan? Maknanya kalau isteri muda, suami berusia sikitlah, nak kata tua tak sebut tua lah, berusia lah kan. Jadi matang. Jadi mungkin isteri lebih manja, isteri pula lebih mungkin nak bebas lagi kan, nak bebas lagi. Tapi maknanya bila suami kahwin dengan isteri yang muda sebegini, jadi dia kena faham sedikit sebanyak tentang tu. Cuma tetap ada panduan. You nak pergi boleh, tapi update kat mana. Jadi isteri pun kena faham lah. Tak salah lah suami tanya update kat mana apa semua kan. So sama juga kalau contoh suami dia dah berusia, dah matang kan. Kita muda lagi. Jadi bila isteri muda lagi, beri kepercayaan pada suami. Sebab kadang-kadang suami tu dia dah
orang kata apa, mungkin kerjanya dah banyak, perlukan pergerakan ke sana kemari, dalam macam-macam dah. Okey, ini kita cakap mengenai tadi Haiza kata kalau kita dikongkong, kalau kita mengongkong, macam mana pasangan kita nak gerak, macam mana kita nak gerak. Ini lain pula ceritanya. Daripada kawan kita ni, namanya Erna Hazilza, betul sebutan saya. Okey, katanya kebanyakan orang tak suka dikongkong, tapi saya terbalik. Saya suka dikongkong. Contohnya, pasangan sentiasa ambil tahu setiap apa yang saya buat. Kontrol saya kalau nak keluar ada limit, atau kalau tak bagi jumpa kawan-kawan pun saya tak ada masalah. Kecuali event rasmi tempat kerja. But unluckily pasangan saya tidak begitu. Saya pernah dan selalu je test dia cakap nak keluar dengan kawan. Dia tak pernah halang. Saya pelik, saya sedih sebab tidak dikongkong. Saya rasa dia tak peduli pun pasal saya. Allah. Nak dikongkong pula. Tak dikongkong ni manjah pula. Katanya pasangan tak sayang. Erna ni kan saya komen dia macam tak ada masalah tapi dia nak cari masalah. Tapi dia suka. Mana ni awak cari penyakit ni Erna? Dia sebenarnya macam main layang-layang lah. Layang-layang nak naik tinggi ni dia tak mesti lepas. Ada waktu kita tarik, ada waktu kita lepas kan. So sebenarnya macam dia tadi, maknanya dia definisikan bahawa rasa dirinya disayangi apabila suami tu ambil berat. Ambil berat, protektif. Dia seronoklah bila suami kata nak keluar. Suami akan pesan, jangan pergilah, begitulah, beginilah kan. Jadi dia pun seronok suami aku. Sayang ni kan, jaga aku kan. Actually sebenarnya saya sendiri pun dulu macam tu. Sebab wife saya tak pernah naik sejak kahwin, dia tak pernah naik public transport seorang-seorang. Okey. Saya sanggup hantar dulu. Kalau saya tak dapat dulu, barulah saya akan cari macam mana cara lah kan. Ataupun saya langsung tak bagi pergi. Masa dululah. Tapi bila saya dah jumpa orang yang saya trust, untuk ada seorang uncle ni lah, untuk bawa pergi sana, baru saya sedikit-sedikit saya lepaskan. Masih sedikit lepas. Dan saya baru belajar tentang diri saya. Kata, rupanya aku ni tradisional. Sebab lelaki ni memang, kalau dia secara lelaki yang normal lah, dia memang karakter protektif ni adalah semula jadi. Dia nak melindungi, dia risau, kebimbangan tu tetap ada. Sifat sebelum jadi ya? Saya rasa kan satu lagi, kalau pasangan kita atau kita tak mengenali kawan-kawan pasangan kita, itu pun mungkin salah satu yang kebimbangan. Tak payahlah. Tak payah pergilah. Ni siapa ni kan? Jadi tak percaya. Jadi macam kita Aizah dengan suami memang suka apa-apa pun berdua akan geng kita adalah geng dia. Geng dia adalah geng kita. Baik. Encik Fazli, mengikut apa yang Erna kongsikan dan juga Encik Fazli kongsikan, bolehkah kita gunakan terma kongkongan yang sihat? Terma baru. Kalau balik kepada definisi kita tadi, saya kata, negatif kan? Kalau balik pada definisi saya tadi lah, saya rasa tak boleh. Tak boleh ya? Sebab dia semata-mata cara dia saja. Tapi macam tadi, pada saya dia bukan istilahnya kongkong, tapi protektif. Protektif maknanya suami tadi nak lindung isteri, dia bimbang kalau isteri pergi seorang-seorang, apa-apa berlaku apa semua kan. Dan dia nak pastikan isteri kalau pergi dan balik tu selamat, dalam keadaan okey, tak ada gangguan dan sebagainya. So pada saya itulah yang diharapkan. Cuma suaminya mungkin dia kata isterinya mungkin dah berdikari, isterinya dah, especially kalau kita kahwin dengan pasangan kita ni sama-sama dah bekerja. Kalau kita sama-sama dah bekerja, jadi di sini penting untuk faham tentang situasi kerja pasangan dan dia pun kena faham kita. Tapi kalau contoh kahwin sewaktu, contoh suami bekerja, isteri belum bekerja. Dan bila isteri nak start bekerja, di sini dia mungkin akan ada ambil masa untuk faham perubahan, adjustment lah. Sikit lagi kalau saya rasa intonasi bertanya tu pun main peranan kot. Betul, komunikasi. Mana tahu? Itu. Padahal cakap je pun. Okey, baik. Kalau boleh saya kongsikan satu lagi pengalaman daripada rakan kita Nurul Atilia katanya. Macam suami saya suka memancing. Kadang suami nak pergi memancing selalu ajak saya. Awak kena tanya suami nak pancing apa ya. Saya pula tak suka kalau suami pergi. Saya lebih suka duduk di rumah sambil tengok TV. Tak perlu kongkong kot. Sebab bagi saya, apa akan rasa kalau suami pula yang kongkong kita. Maksudnya dia percayalah suami dia ni pergi memancing ikan, memancing udang. Bukan mancing dia lain. Macam penerbit kami, suaminya suka memancing, dia ikut sekali. Dia pun pergi memancing ikan. Memancing ikan, okey. Isteri kena bersyukur kalau suami ajak macam tu. Sebab dia nak kebersamaan. Okey, baik. Encik Fazli, di hujung perbincangan kita pada hari ini, mungkin boleh berikan sedikit tips mungkin kepada mereka di luar sana yang ada dalam hubungan yang dikongkong atau terkongkong, dan macam mana kita nak harmonikan suasana tu. Silakan. Okey. Kalau suami atau isteri yang dikongkong oleh pasangan dan ia menjejaskan emosi dia sekarang dalam keadaan dia rasa macam hubungan ini macam terlalu toksik, maka di sini penting untuk dia be assertive, iaitu dengan bercakap, dengan bincang. Kena duduk bincang. Kadang-kadang pasangan kita mungkin cara itulah dia nak menunjukkan cara dia sayang pada pasangan, maka dia kongkong, ambil tahu keadaan tu kan. Tetapi rupanya memberi kesan sebaliknya kepada pasangan. So di sini pasangan tu yang terasa dikongkong tu perlu bercakap, perlu bincang. Abang, saya rasa macam
boleh tak kita bincang sikit pasal ni? Sebab saya rasa macam, saya tak tahu tapi saya rasa sangat tak best, sangat tak seronok. Saya rasa ada rasa tu. Suarakan. Sebab kalau kita tak suarakan, pasangan kita takkan faham. Mungkin peringkat awal tu dia akan react dengan negatif ke dan sebagainya kan. Tetapi jangan putus asa lah, cakaplah. Tetapi kalau dah sampai melampau sangat, sampai langsung tak boleh keluar, saya bimbang dia sudah masuk ke dalam tahap abuse. Salah satu tanda-tanda abuse ini juga adalah dia akan mengasingkan pasangan daripada orang lain, dia control everything, financial, kawan-kawan semua tak boleh. Maka itu adalah penderaan dah. Dia bukan lagi kongkong, itu penderaan. Penderaan emosi, penderaan financial. So yang itu perlu dihentikan lah. Yang itu perlu keluar daripada situ. Baik. Dan yang penting perlu ada kesefahaman. Itu mungkin kalau ada yang suka dikongkong tidak mengapa. Kalau yang tidak suka, yang rasa macam tak boleh bernafas, buat ni salah, buat tu salah, duduk salah, berdiri salah, memang tak boleh hidup lah. Saya jadi rasa, dia kan? kena pegang remote lah, tekan dia. Betul, dah macam robot. Betul. Mungkin Haiza ada apa-apa tips untuk mereka-mereka yang terlalu, bukan dikongkong tetapi terlalu mengongkong. Yang mengongkong ni. Awas ya, jangan jadi pembuli dalam rumah tangga. Sebab ini sangat penting untuk mental illness juga. Untuk sang isteri, untuk sang suami, sebab perjalanan rumah tangga ni panjang. Kita tak tahu dia punya cerita asam garam dia tu berubah-ubah. Jadi kerana satu benda macam ni kan, dia akan jadi bom jangka anytime. Boleh akan merosakkan rumah tangga itulah. Okey, baik Encik Fazli Aziz dan juga Haiza Hanafi, terima kasih banyak-banyak atas tips, terima kasih banyak-banyak atas perkongsian pengalaman dan sebagainya. Kita doakan semuanya baik-baiklah untuk kita dan juga penonton-penonton di luar sana. Ya, anda di rumah jangan ke mana-mana. Kita akan berhenti berehat seketika, kembali selepas ini di WHI. Wanita hari ini. Wanita hari ini. Kembali bersama kami di Wanita Hari Ini. Saya nak tarik perhatian penonton-penonton di luar sana yang berhijab kerana dalam segmen kali ini saya nak ada demo penataan hijab Pizza Scarf bersama saya ketika ini, dan pastinya saya tidak keseorangan. Berdiri di sebelah saya adalah Puan Anis Suraya Zulkifli selaku Perika Tudung dan Pengarah Pemasaran Pizza Scarf. Assalamualaikum, sihat? Okey, dan juga kita ada Puan Siti Nurliana selaku Perika Gaya Hijab Pizza Scarf Selangor, dan juga Puan Nur Aina Zulaika Perika Gaya Hijab Pizza Scarf Kedah, dan kita ada juga modelnya. Kalau boleh saya kenalkan, Natasha. Sihat ya keempat-empatnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okey, baik. Kalau saya boleh mulakan dengan Puan Yaya terlebih dahulu lah. Mungkin Puan Yaya bolehkan ceritakan sedikit kepada penonton-penonton macam mana Pizza Scarf ini boleh direka. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anis Suraya binti Zulkifli ataupun panggil Yaya. Saya adalah Perika Tudung dan juga Marketing Director bagi jenama Pizza Scarf. Okey, Pizza Scarf ni bermula pada tahun 2015 dan saya mula desain tudung ini pada jam 2 pagi dan berakhir jam subuh 6 pagi. Wow. Disebabkan saya tengok ada satu kain ni waktu tu, saya sebosan dan saya gunting je daripada 2 pagi sampai pukul 6 pagi dan terhasil lah. Waktu tu saya masih belajar. Kawan-kawan lah yang start support from there lah. Okey, sambil-sambil kita nak tengok macam mana stylist menggayakan tudung ni juga, mungkin Puan boleh ceritakan sedikit macam mana Pizza Scarf ini boleh masuk ke dalam industri perkahwinan dan kenalkan pula hijab styling ini. Okey, saya buat tudung ni 2015. Okey. Kemudian saya berkahwin pada 2018. Okey, from there saya pakai tudung ni dan saya rasakan yang bidadari ni tak bersayap tetapi berhijab. Gitu. Okey. Sebab dia punya aura pakai tudung bawal waktu kahwin, dulu tak banyak tapi sekarang dah semakin banyak. Dia punya aura bila kita lilit tudung tu dan sangat-sangat cantik. Bila kita pakai, kita ada rasa aura dia bila kahwin ni. So that time saya dah terfikir dan saya rasa saya perlu train my team. Waktu tu tak ramai lagi yang tahu pakai tudung saya design ni. So saya train my team, latih dia orang buat styling ni di negeri-negeri dia orang. Sebab Pizza Scarf available seluruh Malaysia termasuk Sabah dan Sarawak. Okey, baik. Kalau penonton-penonton di luar sana yang mungkin nak kahwin, dah beli pun tudung, dah ada segala pin semua dah disediakan, macam mana kita nak tahu dengan lebih lanjut mengenai servis ini? Okey, untuk Pizza Scarf mudah saja. Kalau you all belum ada tudung lagi, you boleh datang ke boleh beli melalui website, TikTok Shop dan juga boleh beli melalui ejen. Biasanya melalui ejen lah. Melalui ejen kita boleh konsult tudung, nak hantar gambar baju kita akan konsult mengikut warna.
Kalau nak ikut pengetahuan semua, kami dah buat kempen perkahwinan mengikut bangsa. Bukan bahasa Melayu saja. China, India, seperti dalam skrin yang tengok, Thailand pun kami dah sampai untuk buat kempen perkahwinan. Yes. And then video-video kami juga, ada video-video yang viral di TikTok dan juga Instagram, boleh datang. Ada artis yang pakai pizza scarf pun ada. Yes. Contohnya macam Wani Hasrita. Okey, baik. Saya tertanya-tanya jugalah, servis ini digunakan hanya untuk pengantin bertunang ataupun kalau kita nak pergi event ke ataupun sahaja nak cantik kat rumah boleh juga guna servis. Okey, sebenarnya untuk tudung pizza scarf ni bukan sahaja pengantin je boleh guna. Okey, menarik. Termasuklah kita pernah buat majlis berendoi, majlis convocation, majlis makan malam syarikat dan macam-macam majlis lagi lah yang pernah kita stylingkan dan juga kita pernah stylingkan ahli keluarga juga. Contoh macam bridesmaid, ibu kepada pengantin juga kami pernah stylingkan. Cuma yang penting customer perlu membeli pizza scarf sahaja untuk dapatkan kita punya servis sebab kami dah latih, dah train kita punya our team pakai pizza scarf saja sebab bentuk pizza scarf memang khas, ada bentuk tersendiri. Termasuklah tudung kami bawal, shawl dan juga instant. Okey, baik. Sebelum demo ni tamat, kita nampak dah cantik dekat situ. Macam mana agaknya kita ataupun penonton-penonton di luar sana nak join dengan tim Puan sendiri? Okey, kita ada sediakan QR code pada skrin. Kalau you all nak tengok tudung ni, you boleh scan QR code ataupun pergi ke Instagram Pizza Scarf ataupun Pizza Scarf Academy. Okey, QR sekarang kita ada bagi beberapa saat di situ untuk buka kamera anda dan juga snap. Okey, baik. Jom kita nak tengok hasilnya. Dah siap ke belum tu? Sikit lagi ya? Sikit lagi. Selalunya berapa lama untuk kita siapkan sesuatu? Biasanya dalam 30 ke 40 minit. 30 ke 40 minit. Untuk siapkan bagi kemas, aksesori, crown dan sebagainya. Okey, sebab kita serve sekali semualah, aksesori semua. Okey, baik. Puan Anis Suraya Zulkifli, Puan Nur Aina Zulaika, Siti Nur Liana dan juga modelnya Natasha. Terima kasih banyak-banyak keempat-empat kalian atas masa yang diluangkan. Baiklah, kami di Wanita Hari ini nak berhenti berehat seketika. Anda jangan ke mana-mana. Wanita Hari ini. Masih lagi bersama kami di WHI dan bagi anda peminat muzik semi-finals muzik ke-38 tak lama lagi. Jadi dominasi 12 lagu terbaik bermula di sini. Nak tak jumpa artis semi-finalis kesayangan anda? Jangan lupa untuk memeriahkan sidang media muzik ke-38 separuh akhir Ahad ini 10 Disember 11 pagi bertempat di Geospace Petaling Jaya. Dan masuk adalah percuma, jadi jangan lepaskan peluang ini. Datang beramai-ramai, jumpa dengan artis-artis kesayangan anda. Baiklah. Selesai untuk hari ini. Topik kita kongkong dan dikongkong. Apa pun yang kita kena buat, kita kena bersederhana lah. Nak kongkong pasangan ke, nak mengongkong pasangan ke, kena bersederhana. Jangan keterlaluan. Kalau saya nak tanya Sugi. Kalau Sugi macam mana? Tak. Saya rasa penting untuk setiap individu lah. Sama ada yang dah berkahwin ataupun belum berkahwin. Kalau dalam fasa perkenalan pun, kena tahu perbezaan kasih sayang dengan kongkongan itu. Janganlah kata dia mengongkong sebab dia sayang kat saya. Betul, semua orang sayang kat satu sama lain. Tapi kalau sayang sangat sampai buatkan hidup kita susah, stres, toksik lah. Susah nak hidup macam tu. Ada pasangan ke? Tak ada. Betul ni? Tak ada. Okey, baik. Kita nak ucapkan terima kasih kepada semua penonton setia Wanita Hari ini atas semua pengalaman yang dikongsikan kepada kami semua. Dan kita nak ucapkan juga selamat berhujung minggu. Dan hari Isnin nanti kita akan kembali dengan topik kita. Menu viral 2023. Saya dah lah lapar sekarang ni. Lepas tu ada menu viral pula yang ingin dikongsikan hari Isnin ni. Kalau nak tunggu hari Isnin memang saya tak sabar. Ke mulut lah nanti. Kena makan dulu. Tapi apa pun saya pasti ada banyak menu viral. Mungkin 2-3 tahun yang lepas banyak yang viral menggunakan cheese. Pisang goreng cheese. Semuanya ditaburkan cheese. Kalau sekarang ni ada apa yang viral? Untuk tahun ni kita ada Tonghulu. Apa tu? Tonghulu tu buah yang disalut dengan sira gula. Sira dengan gula tu sama ke?
Sira gula. Dia sira. Okey, itu antara yang saya tak pernah cuba dan mungkin anda pernah cuba dan anda ingin bersama dengan kami hari Isnin, bolehlah anda kongsikan apa antara menu viral yang anda sendiri sukakan. Okey, baik. Kita dah nak pun hujung minggu, jadi kami harapkan anda yang mungkin ada merancang percutian ataupun ada aktiviti bersama dengan keluarga, jangan lupa, ini setiap kali kita mesti ingatkan, jangan lupa untuk semak dulu keadaan cuaca untuk selenggara kenderaan anda dengan baik dan buatlah kata orang persediaan serapinya untuk kita hadapi apa sahaja kemungkinan. Ya, saya rasa peringatan juga harus diberikan untuk anda jaga kebersihan sebab kes COVID semakin meningkat. Jadi kalau perlu pakailah pelitup muka, kalau boleh elakkan tempat-tempat yang sesak tu kita elakkan, terutamanya bagi orang tua dan kanak-kanak. Saya rasa anda pun dah tahu rutin. Jadi apa pun jaga kesihatan dan keselamatan anda. Okey, baik. Assalamualaikum, jaga diri dan selamat berhujung minggu. Bye-bye. Lemah lembut baik budi pekerti, tapi cekal hati dia tabah berani pendidik. Puteri dalam hal jati diri dia permaisuri kepada si suami, kepada anaknya dia ratu di hati. Tunggak keluarga, kalau bukan dia siapa lagi? Wanita hari ini bijak mengatur mengurus mata wataknya. Usahawati ibu istri permaisuri. Wanita hari ini di zaman modern masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Dia usahawati aliran masa kini, dia penyambung warisan Sri Kandi. Dia lemah lembut baik budi pekerti, tapi cekal hati dia tambah berani pendidik. Puteri dalam hal jati diri dia permaisuri kepada si suami, kepada anaknya dia ratu di hati. Tunggak keluarga, kalau bukan dia siapa lagi? Wanita hari ini bijak mengatur mengurus mata wataknya. Usahawati ibu istri permaisuri. Wanita hari ini di zaman modern masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayang.